tuan-tuan, kebenaran ni sentiasa satu. Cuma cara kita berhadapan dengan kekhilafan tu saja. Kebenaran satu, kita tak boleh kata kecuali benda yang datang daripada Nabi SAW bersifat pelbagai. Kadang-kadang Nabi buat yang ni, kadang-kadang Nabi buat yang ni, kadang-kadang yang tu cerita lain. Yang tu dipanggil at-tanawu', kepelbagaian. Tapi kekhilafan, khilaf, perbezaan pendapat. Kebenaran ada berapa? Satu je kebenaran. Cuma cara kita nak berkomunikasi dengan perselisihan ni, apa ada sikap kita. Adakah kita nak menyalahkan pendapat yang satu lagi? Membenarkan pendapat kita semata-mata? Membid'ahkan orang yang berbeza pendapat dengan kita? Kena tengok isu. Kalau isu perselisihan dari sudut nas, dalil, masing-masing ada dalil, cara faham, metodologi, kedua-duanya menggunakan metodologi prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah dalam menilai hadis ke, menggunakan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami, mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, menggunakan ilmu usul fiqh, qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah bukan qawaid fiqhiyah, lain. Usul fiqh lain, qawaid usuliyah lain, qawaid fiqhiyah lain. Mereka memanfaatkan ilmu-ilmu ini untuk mengeluarkan, mengistinbatkan hukum. Kaedah dah betul, tapi di sana ada perbezaan dan kekhilafan. Yang lagu tu kita hormat menghormati. Jangan jadikan ia sebagai satu titik untuk kita memperbesarkan kekhilafan. Sebab Nabi dah pesan, solusi untuk menutup segala bentuk kekhilafan, perselisihan, dua sahaja, tak ada lebih. Dua saja. Kata Nabi, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Kena hafal hadis ni ahli sunnah. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini jelas. Siapa yang hidup selepas daripada kematian dan kewafatanku, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat besar, sangat banyak. Kathir, Nabi habaq, banyak perselisihan. Nabi tak kata perpecahan, Nabi kata perselisihan. Sebab semua perpecahan bermula daripada perselisihan. Tapi bukan semua perselisihan membawa kepada perpecahan. Dilihat kepada bagaimana cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan perselisihan tersebut. Ada yang jenis selisih sikit dia kira nak pecah. Orang mayang lagu tu sikit, tak ada sikit, kira nak pecah. Tengkak tak habis-habis. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kata Nabi, solusinya bila kamu melihat perselisihan yang banyak ni, kata Nabi, tetaplah kamu dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku khulafa, yang mana mereka ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri adalah petunjuk. Gigit dengan gigi geraham. Macam kita makan daging liat. Daging liat mana orang gigit gigi depan, patah mumpui. Gigit gigi geraham. Gigit habis kuat, cengkam sungguh-sungguh. Itu satu. Sunnah Nabi, sunnah sahabat. Tetap, lazimi. Kedua, solusinya, wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhi benda-benda baru dalam agama. Setiap benda baru, kata Nabi, adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini kita tak masuk perbincangan bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Yang tu cerita, kita dah cerita dah pada sesi-sesi yang lalu. Ini cuma saya nak abang di sini. Hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, membawa erti perlu kita berhati-hati dengan bid'ah. Ini cara untuk membentuk perpaduan. Sebab bila bid'ah, ia akan membabitkan rekaan. Bila rekaan, dia akan membabitkan cara berfikir setiap individu. Lagi cerdik, lagi banyak reka. Seperti mana lagi bodoh, lagi banyak reka juga. Tuan-tuan, dia pandai, dia kreatif. Engineer. Bukan semua engineer, saya lawak je. Tak semestinya. Dah reka, tunggu, reka. Sebab tu bahaya. Bila reka, dia ni cerdik lagu ni, kau ni cerdik lagu arkitek, kau ni cerdik lagu ustaz, kau ni cerdik lagu engineer, kau ni cerdik lagu cikgu, kau ni cerdik lagu ni. Jadi sudah semestinya cara mereka berfikir akan berbeza.
Bila cara yang mereka berfikir akan berbeza, tuan-tuan dan puan sekalian, sudah semestinya akan datang pandangan-pandangan yang baru. Pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat yang baru. Oh, ni macam okey. Kau ni cerdik sikit, dia kata tak boleh. Kita kena buat macam ni pula. Jadi hal-hal dan isu-isu seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sangat-sangat serius. Sebab tu Nabi bagi dua solution. Pegang dengan ni, tetap dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari sunnah. Di saat berlaku perselisihan, bertanyalah kita kepada manusia, mana satu sunnah Nabi, mana satu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Yang tu saja kita nak didik dalam hati manusia. Ini masalahnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila berlaku perselisihan, Imam Syafi'i kata apa? Imam Abu Hanifah kata apa? Imam Malik kata apa? Imam Ahmad kata apa? Terbalik. Bukan kita kata tak perlu kita mengetahui agama melalui mereka ni. Kita kena mengetahui agama melalui mereka. Siapa berani kata dia lebih alim daripada Imam Syafi'i? Jentik dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita memahami agama melalui mereka para ulama-ulama ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita nak sebut siapa dulu? Sebut depa dulu kan Nabi dulu. Ini basic yang perlu kita faham. Kita belum mampu untuk melakukan analisa. Kita hanya copy paste. Tu dia tengok dia jawab dalam blog, dalam Facebook. Copy paste. Tanya ni masih boleh? Tak tahu. Jadi ni problem. Tak boleh. Jadi asas basic fundamental yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu ikutan asal kita adalah Nabi. Cuma kita memerlukan kaedah untuk memahami. Kita nak elak daripada memahami hadis Nabi melalui cara Syiah, nak elak memahami hadis Nabi melalui cara Khawarij, nak elak memahami wahyu melalui cara Qadariyah, Jahmiyah dan lain-lain lagi. Jadi kita nak kena ambil cara memahami agama ini melalui generasi-generasi yang Nabi muliakan. Maka kita akan cari rujuk pada kitab-kitab para ulama, di mana mereka ini selamat akidah mereka, selamat pegangan mereka, di mana mereka menjadikan dasar kefahaman sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in sebagai penjelasan yang utama yang mereka dahulukan daripada segala-galanya. Ini basic. Ini tuan-tuan dan puan sekalian yang perlu kita fahami dan perlu kita kuasai. Sebab tu bila berlaku perselisihan pada hari ini, sepatutnya orang sunnah dia akan bertanya, apa Nabi buat dulu? Soal cara faham kita cerita sekejap lagi. First, tahu wahyu dulu apa? Apa itu wahyu? Bagaimana kata wahyu? Penghormatan yang tidak diberikan pada wahyu pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, merupakan perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Wallahu a'lam.